Nak pecat tak boleh. Sepatutnya kena pecat, saudara. Ini bukan kesalahan kecil-kecil ni. Ini kesalahan besar. Patut kena pecat. Tapi kenapa tak pecat? Sebab kalau pecat, bersorak sakan ahli parlimen ini. Sujud syukur 656 orang ni kalau dia pecat. Sebab mereka boleh memilih mana-mana parti tanpa mereka kosongkan kerusi. Itu dia bezanya, saudara. Ya. Sekejap, saya nak tengok ada orang nak naik tak? Wala on ke, wala untit ke, yang rasa nak naik, request. Kalau kita tengok sekarang ni pun, Mahathir pun dah tak berbunyi dah ni. Kenapa dia tak bunyi? Sebab Agung baru, saudara. Saudara perasan tak? Dalam seminggu 2 minggu ni, dia tidak berbunyi seperti dulu. Perasan tak Mamat Kelala ni? Sebab apa? Sebab Agung baru, saudara. Agung baru ni, kan? Dengan Mahathir kita tahulah macam mana. Sebab itu dia diam sekarang ni. Dia suruh anak dia cakap, Mukhlis. Dia suruh Mukhlis cakap. Anak dia, Hang lah cakap. Abah tak boleh cakap dah. Main-mainlah dengan Agung baru ni. Pergi. Mamat Kelala ni, pergi sekali lagi. Bawa geng-geng kau tu. Bawa cikgu musibat tu. Dengan Papa Gomo kau tu. Dengan Papu Kari kau tu berhimpun depan pagar istana. Buatlah sekali lagi. Hantar memorandum. Itu hari kau buat kat pagar, pintu pagar kan? Sampai pintu pagar je. Kali ni kau cubalah buat. Pergi kat pintu pagar yang sama. Try lah buat. Test Agung baru macam mana. Mungkin dia meraihkan kau. Kau sampai pintu pagar, Agung akan buka pintu pagar dan bagi kapet merah kau masuk. Buatlah. Kan? Bukankah kamu yakin kamu ada sokongan? Bukankah kamu yakin kamu dah ada SD? Dan yang kamu telah hantar kepada Raja Petera. Tak dapat hantar ke Raja kat sini, hantarlah Raja ke Petera. Tak apalah, janji Raja lah, dia kata. Kan? Jadi memorandum itu sebenarnya dah sampai kepada Raja Petera. Ya? SD pun dah sampai ke Raja Petera. Ya, Raja Petera pun baca SD, dia kata acah-acah aja. Aduh, mampus. Macam mana kau orang duduk kat Malaysia ni, ya? Boleh jual otak kau orang kepada orang duduk kat Manchester tu, Raja Petera, orang buangan tu. Raja Petera tu dah berapa tahun tak balik kat Malaysia. Anak dia kat Malaysia ni ada, dia pun tak jenguk anak dia. Anak dia dah masuk mahkamah pun kes curi. Anak dia ni penjenayah. Pernah didakwa di mahkamah. Pernah ditangkap oleh polis. Anak Raja Petera. Bapa yang tak tanggungjawab macam dia itu, dengan anak pun dia tak boleh jaga. Anak dia pun jadi penjenayah. Orang macam ni kau nak harapkan dia sebagai pejuang kepada bangsa Melayu dan Islam. Orang ini nak kau jadikan rujukan kau orang. Mana pergi otak kau lah, one on. Daripada kau mengharapkan Raja Petera, lebih baik kau ikut cakap, ya nampaklah sikit ustaz-ustaz lebay-lebay sikit. Okeylah juga, kan? Kau jadi pengikut Motor Snake pun okey. Kau jadi pengikut Motor Snake pun okey dah. Kau-kau ada juga serban. Ini Raja Petera. Yang Mahathir kata dia kaki mabuk. Mahathir sebut ni. Mahathir pernah kata, itu kaki mabuk. Nak dengar cakap apa dia? Mahathir kata, dia kaki mabuk, Raja Petera. Saya tak tahu, saya tak tengok dia mabuk. Tapi cakap macam orang mabuk tu betul lah. Kan? Bayangkan saudara. Saudara bagi SD dekat dia, 20 orang yang nak sokong Muhyiddin ni, yang nak jatuh kerajaan. Dia boleh keluar dalam live. Dia boleh kata, ini acah-acah aja. Tak terbakar ke jiwa saudara? Yang selama ini begitu percaya tentang SD tersebut, tiba-tiba acah-acah aja. Lepas tu hantar memorandum pula. Duduk macam beruk dalam zoo kat tepi pagar istana tu. Ya? Bawa orang tua tu. Orang tua saka tu. Tak kesian ke dia? Cukup-cukup lah. Janganlah heret dah orang tua tu. Kesian lah ke dia. Dekat 100 tahun saudara umur dia. Janganlah heret dia dalam politik lagi. Anwar pun dah tak ambil tahu sangat dah orang tua ni.
Ya? Tapi kenapa korang tergamak nak bawa orang tua itu, ya, turun kereta jalan pun 2 selender, ya, jalan 2 selender semua, nak pergi ke pintu istana. Kesian kat dia. Jangan bawa lagi dia. Kenapa Din Cirit tak ada hari tu? Masa serang memorandum. Mana pergi Dabai Hadi? Oh, Dabai Hadi kat AJN. Mana pergi Tuan Toman? Mana ada pimpinan-pimpinan dia? Si Mirzah Dolmat, mana pergi? Biarkan orang tu saka tu seorang-seorang. Jalan tinggi rendah. Macam jalan 2 selender. Betul bawa orang tua-tua kampung, makcik-makcik kampung. Datang. Konon-kononnya Melayu terancam, Islam terancam. Raja-raja nak kena rampas kuasa tadi. Tak adalah. Orang Melayu pun datang. Makcik-makcik di kampung, di Terengganu, Kelantan, Kedah datanglah. Nak selamatkan istana. Bagi tahu makcik-makcik. Oh, makcik-makcik. Besok pagi kita datang berkumpul. Naik bas. Kita bagi bas percuma. Dapat RM20, makcik. Kita naik van. Van disediakan. Sebab apa? Kita kena selamatkan istana kita. Raja kita sekarang ini. Ya? Kerajaan Madani sekarang ni nak menghapuskan raja-raja. Nak menghapuskan orang Melayu, Islam terancam. Kita kena pergi, makcik. Oi, kena pergi, makcik. Selamatkan negara kita. Makcik ni bila sebut Melayu terancam. Bila sebut raja-raja terancam, makcik ni apa lagi, saudara? Ha? Apa lagi? Bersemangat dia. Dia tinggalkan ayam dan itik dia kat kampung. Ha? Selama ni anak dia ajak pergi ke Kuala Lumpur sesekali. Anak kata, mak, jomlah mak pergi Kuala Lumpur. Lama dah mak tak pergi rumah saya kat KL. Tak boleh, mak tak boleh nak pergi tinggal. Ayam itik tu siapa nak bagi makan tu? Lembu tu siapa nak bagi makan tu? Tak boleh, tak ada siapa jaga ayam itik ni. Itu alasan mak dia. Bila anak jadi KL. Tapi bila musibat tu, cikgu musibat tu, bagi tahu kita telah dipanggil oleh Agung. Kita telah dipanggil oleh Agung untuk bertemu. Sebab nak menyelamatkan Melayu. Menyelamatkan raja-raja Melayu. Kita akan hantar wakil bertemu Agung. Oh, makcik tu tak kira dah. Tinggallah ayam itik tak apa. Ini demi raja ni. Pergilah makcik tu, saudara. Makan nasi bungkus kat tepi longkang depan istana tu. Di pagar. Hai, apa jadi? Dalam memorandum itu apa dah? Anwar penderhaka kepada raja. Kami minta ke bawah dulu tuanku, ya, untuk melantik Perdana Menteri baru. Kerana Perdana Menteri yang ada ini adalah penderhaka kepada raja. Waktu dia mengatakan Anwar penderhaka kepada raja, pada waktu itu Anwar relax je sembang dengan Agung dalam istana. Kau orang macam anjing kurap duduk tepi pagar tu. Cikgu Bat tu dah macam anjing kurap. Menyala. Agung dengan Anwar relax je. Kan? Anwar bagi taklimat tanda macam ni. Mana ada wakil 3 orang nak jumpa Agung? Tak ada apa. Usahkan jumpa Agung. Nak jumpa ketua pengawal tak dapat. Tapi Kota Berang, masalah yang saudara. Masalah yang tergamak Kota Berang, makcik-makcik di kampung itu. Makcik tu terpaksa tinggal ayam itik, saudara. Terpaksa mereka tinggalkan ayam itik. Kalau pakcik pergi makcik jaga. Makcik pergi, pakcik kena jaga. Itu pun kalau ada makcik dan pakcik. Kalau ada ibu tunggal, tinggal macam tu lah ayam itik dia. Kenapa? Nak menyelamatkan istana. Tiba-tiba sampai sana, elok cikgu Bat musibat tu minum teh dekat bilik aircon, kedai aircon. Yang kau orang ni makan nasi bungkus di longkang macam-macam ni. Puas hati ke kau buat macam tu? Sampai hati ke? Saya nak bagi tahu, saudara, kalau mak saudara dia buat macam tu, saudara suka ke? Suka ke? Dipermainkan oleh orang politik. Macam Mamat Kerala ni. Saudara tahu tak Mamat Kerala ni, dia datang ke istana. Mamat Kerala ni bukan berdemo lah. Dia bukan jenis orang suka kepada himpunan. Dia ni golongan elit. Tak pernah daripada muda lagi. Dia tak suka kepada himpunan-himpunan demonstrasi ni. Mana ada sejarah Mamat Kerala ni memimpin demonstrasi berzaman dia pelajar, zaman dia pemuda. Tak pernah, saudara. Pasal dia bukan orang jalanan. Dia bukan orang pejuang bawahan. Dia tak minat dengan benda macam itu. Dia tak seperti Datuk Seri Ibrahim. Masa pelajar lagi, dia mimpin pelajar, gerakan pelajar untuk berdemonstrasi, menentang Israel, berdemonstrasi, membela nasib petani, nelayan dan pekebun kecil di Kedah.
Ini Anwar dia muda lagi. Mahathir tak ada sejarah ini. Tiba-tiba dah nak tua, dah nak mampus, baru dia nak minat demonstrasi. Sebab apa? Sebab anak dia disiasat. Itu aja. Kalau anak dia tidak disiasat, kirim salam lah Mamat Kerala tu nak merangkak jalan 2 selender nak pergi ke istana. Takkan dia perginya, saudara. Peduli apa dia? Tapi sebab anak dia kena kacau, sebab itulah dia datang. Walaupun terpaksa berjalan 2-3 selender sekalipun. Korang ni yang bodoh ikut-ikut. Waktu korang susah, mana pergi Kerala ni? Waktu 3 bulan, korang nak makan pun susah, angkat bendera putih, nak hidup, nak cik rokok pun kena keluar duit kalau BSP. Mana pergi orang kaya ni? Mana ada Tun Daim? Mana ada syarikat dia? Mana ada anak-anak Mahathir? NGO lah yang datang ke rumah-rumah hantar korang makan. Rakyat bantu rakyat ketika itu. Terpaksa angkat bendera putih sebab apa? Sebab tak ada makan. Angkat bendera putih sebab apa? Anak nak menyusu tak ada. Mana ada syarikat Daim? Mana keluarga Daim? Yang hari ni menyalak Melayu. Mahathir pun sebut Melayu. Waktu Melayu tengah rebah, Melayu tengah tumbang. Mana kamu? Hari ni bila kamu rasa kamu nak rebah, hari ni bila Daim rasa dia nak rebah, masa ini dia minta Melayu bangkit. Buat lakonan, datang ke mahkamah, naik kursi roda B40. Naik kursi roda yang JKM punya tu. Kalau saya tahulah itu kursi roda yang tak pakai oleh Daim, saya akan pergi ke Lumpur, saya tolong beli kursi lain lah. Kesian tengok dia. Takkan itu wheelchair kau nak bagi kat Tun. Dia ni Tun lah. Bukan nama dia Zaitun. Nama jawatan pangkat dia Tun. Orang panggil dia Tun sebab gelaran Tun. Bukan nama dia Zaitun. Sepatutnya bagilah setaraf dengan dia. Bak dia bersalah tak bersalah, itu bak mahkamah. Tapi dia itu Tun. Patut bagi wheelchair yang setaraf dengan dia. Kenapa bagi yang itu? Kamu menghinakan dia. Kesian tengok dia. Dia dah kurus macam tu. Daging punggung pun tak ada. Melengkung atas kursi tu. Nak pergi ke mahkamah. Terentak telur dia atas kursi tu. Tak kesian ke? Sampai dia buka spek mata. Nak menampakkan mata dia tinggal sebelah. Selama tak pernah tengok dia buka spek mata kan. Tapi pergi mahkamah dia buka spek mata. Supaya wartawan tengok mata aku sebelah. Dan aku duduk atas kursi wheelchair yang macam ini. Terentak telur aku. Kenapa? Kerana Anwar zalim aku. Aku dizalimi, wahai rakyat Malaysia. Wahai orang Melayu, bangkit. Ayuh, bangkit. Dia bercakap, aku tak faham apa dia cakap. Bangkitlah Melayu, bangkit. Saya dizalimi. Mata sebelah ni pun dia nak bawa saya mahkamah. Saya nak wheelchair saya ni. Saya susah. Bangkitlah Melayu. Orang Melayu bangkit. Waktu orang Melayu rebah. Waktu orang Melayu dah terduduk. Waktu orang Melayu nak makan. Hilang pekerjaan. Mana kamu? Kamu berseronok dengan keluarga kamu kan? Tak silap kamu tidak ada kat Malaysia waktu itu. Kamu mungkin berada di luar negara. Harta kekayaan kamu banyak. Harta ismit di luar negara. Kamu anak menantu kamu mungkin duduk di rumah main dengan kucing, main dengan anjing. Kita mana tahu. Waktu rakyat tengah susah. Sama juga anak Mahathir. Mana ada yayasan yang kau orang miliki. Waktu rakyat susah. Mana pergi? Tapi bila kau orang rasa kau dah goyang, kau orang rasa kau nak rebah, baru kau minta rakyat bangkit bantu kau orang. Hanya yang bodoh saja termakan lakonan daripada watak-watak penyakau seperti ini. Saudara, hari ini dia susah bukan lama, saudara. Berapa hari saja pun nak bicara. Itu pun bicara. Kalau dia tak bersalah, dia boleh lepas. Kalau dia bersalah, dia boleh merayu. Diberikan proses itu sama seperti orang lain di bawah PMBeg ini. Bahkan sampai ke peringkat kalau boleh nak minta ampun dengan agung pengampunan pun boleh di bawah PMBeg ini. Takkan Anwar boleh berlaku zalim, saudara. Berbanding dengan zaman Mahathir Kerala.
Berapa ramai yang masuk penjara yang dikurung bertahun-tahun tanpa melalui proses mahkamah? Saya nak tanya. Hari ini Mukhris nak cakap tentang keadilan. Ya, isu pengampunan Najib nak hentam Anwar Ibrahim. Siapa kamu Mukhris? Tengok balik sejarah bapak kamu. 22 tahun dia jadi Perdana Menteri. Tanya bapak kamu. Berapa puluh orang yang disumbat dalam penjara masuk mahkamah pun tidak. Tahanan ISA. Termasuk anak almarhum Tok Guru Ni Aziz, Ni Adli. Secara zalim tidak dibicarakan, masuk penjara. Hari ini anak Mahathir nak bicara tentang keadilan. Sama dengan cucu dia, Syed Saddiq Sagaraga tu, yang muda tu. Tahulah yang dia dipati bersalah mahkamah pun. Kamu pun ada proses mahkamah. Ada orang sekat tentang proses rayuan kamu. Kamu dah jatuh hukuman 2 kali sebatan dan dikenakan denda penjara. Ada Anwar nak halang kamu untuk merayu. Rayulah, itu hak kamu. Hari ini Syed Saddiq nak cerita. Anwar Ibrahim tidak perlu sembang tentang reformasi. Pasal reformasi lah sekarang ini, wahai Syed Saddiq, kamu kena bicara, faham? Sebab reformasi lah kamu kena bicara. Kalau Mahathir sekarang ini Perdana Menteri, kamu tak akan dibicarakan, wahai Syed Saddiq. Kalau Mahathir hari ini Perdana Menteri, percayalah saudara, Syed Saddiq ini tidak akan dibicarakan. Tapi kerana reformasi lah kamu, wahai Syed Saddiq, kamu sekarang berdepan dengan mahkamah. Sebab Anwar tak peduli. Walaupun kamu pernah berada dalam Pakatan Harapan, tapi bagi Anwar, kamu pernah berada dalam Pakatan Harapan ke, kamu di luar Pakatan Harapan ke, kamu orang parti ke, kamu pegawai kerajaan ke, kamu konstable ke, kamu inspektor ke, kalau kamu sakau, jawab di mahkamah. Kamu dulu mungkin selamat sebab Mahathir Perdana Menteri 22 bulan. Ya. Waktu itu kamu hebat. Kamu ketua armada. Hari ini nak sembang tentang reformasi. Nak ajar Anwar tentang reformasi. Siapa kamu nak ajar Anwar tentang reformasi? Parti kamu buat mesyuarat pemilihan parti pun tak pernah buat. Nak urus parti pun tak boleh. Parti pun tak pernah buat mesyuarat. Tak nak buat pemilihan pun. Nak ajar Anwar Ibrahim tentang demokrasi lah, reformasi lah. Menang jadi ahli parlimen pun kerana jentera orang. Nak sembang hebat. Nak urus parti pun tak boleh. Duit parti pun boleh masuk akaun. Nak ajar Anwar Ibrahim tentang reformasi. Kerana reformasi lah sekarang ni kamu berada di situ. Kerana reformasi lah kamu kena sekarang. Seperti saya sebut tadi, kalau hari ini Mahathir Perdana Menteri, kamu tak kena. Kamu tak akan kena. Mahathir akan lindungi kamu dunia akhirat konon-kononnya. Kalau Mahathir Perdana Menteri hari ini, kamu ingat Daim tu kena sesat. Kamu ingat Menara Ilham tu akan disita. Kalau Mahathir Perdana Menteri hari ini, kamu ingat Mirzan, Mohzani ke siapa pun akan disesat. Kirim salam banyak-banyak. Sebab itulah hari ini, mereka, tycoon-tycoon besar, penyakau-penyakau besar, mereka berpakat untuk menentukan bahawa PMX ini harus diturunkan secepat mungkin. Lagi lama benarkan PMX jadi Perdana Menteri, lagi lama benarkan PMX berada di Putrajaya, maksudnya lagi hampir mereka ke pintu Sungai Buloh. Itu maksudnya. Sebab itu mereka bermain berbagai-bagai naratif. Dan rakyat menjadi mangsa. Yang paling malangnya rakyat yang susah. Yang miskin. Yang tidak mengetahui perkembangan politik. Ditipu oleh pemimpin-pemimpin politik seperti ini. Pemimpin-pemimpin yang bercakap tentang Melayu. Macam Mahathir bercakap hari ini tentang Melayu. 10 tahun lagi negara ini tidak lagi dimiliki orang-orang Melayu. Lagi lama Anwar jadi Perdana Menteri, lagi Melayu akan tertindas, akan tertekan. Islam akan terancam. Siapa Mahathir nak bicara tentang Islam?
Siapa Mahathir nak percaya tentang Melayu? Kamu jadi Perdana Menteri 20 tahun, 22 tahun. Rekod dalam politik negara Perdana Menteri paling lama. Kamu kalau jadi Perdana Menteri pula 22 bulan. Apa nasib Melayu yang kamu berikan perhatian? Bahkan ketika itu kamu hina Melayu. Melayu malas, Melayu mudah lupa. Waktu itu, apa yang kamu tak kata tentang Melayu?